Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini Dialog Tiga Penjuru. Beberapa keadaan yang mungkin dirasai oleh rakyat Malaysia dari awal tahun hingga ke 7 tahun, mungkin situasinya dalam keadaan panas, banjir kilat dan perkara-perkara lain terutamanya berkaitan dengan hujan dan banjir. Apa sahaja isu-isu bencana menjadi persoalan besarnya untuk kita bincangkan. Dalam keadaan Malaysia hari ini, adakah kita bersiap sedia dalam keadaan atau apa sahaja situasi yang memungkinkan perkara itu berlaku? Terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan keselamatan rakyat Malaysia. Jadi ini perkara yang perlu kita dialog dan juga perlu kita bincangkan. Terutamanya apabila kita menyentuh tak kira hujan, ribut atau panas, adakah Malaysia bersedia? Jadi ini Dialog Tiga Penjuru, tiga tetamu saya, Dr. Kamarul Azhari Razak yang merupakan Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di PPC UTM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Cik San. Baik, terima kasih Doktor. Seterusnya kita ada Profesor Dr. Ferdelin T. Tanggang, Fellow Akademi Sains Malaysia. Salam sejahtera Prof. Salam sejahtera. Wassalam. Apa khabar? Terima kasih jemput saya. Baik, terima kasih Prof. Seterusnya kita ada Encik Ambun Dindang yang merupakan Pengarah Kanan Pusat Instrumentasi Meteorologi dan Sains Atmosfera Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih Encik Ambun. Ya, salam sejahtera Ihsan. Selamat sejahtera. Okey, ini orang-orang hebat yang bersama-sama saya dalam Dialog Tiga Penjuru. Hebat juga untuk kita meramal dan juga merancang situasi terkini. Apa yang perlu dilakukan Malaysia khususnya dalam mendepani bencana-bencana besar yang mungkin dirasakan oleh rakyat Malaysia ataupun penduduk di Malaysia. Tetapi untuk awalnya, saya nak bertanya dulu kepada Dr. Kamarul. Apa situasi Malaysia ini? Apa iklimnya dan juga apa kemungkinan-kemungkinan yang akan kita rasakan disebabkan bencana? Baik, terima kasih Cik San, terima kasih pihak Astro Awani atas jemputan dan saya mengalu-alukan pandangan daripada Prof. Fadlin dan juga Encik Abun ya dalam perbincangan sebelah petang dan sesi kali ini. Untuk menjawab soalan tersebut, kita harus melihat konteks, dua konteks utama yang di mana dalam pengurusan risiko bencana selalunya kita akan memperkatakan tentang ramalan. Apakah ramalan dan amaran yang diberikan adakah mencukupi untuk kita bersiap siaga dengan tindakan-tindakan yang seharusnya dimainkan oleh pelbagai pihak. Jadi Encik Ihsan, ini harus difahami bahawa pengurusan risiko bencana harus lengkap kitarannya sebelum, semasa dan selepas. Jadi dalam kita mengurangkan impak kesan daripada bencana tersebut, kita harus memahami beberapa inisiatif-inisiatif yang dimainkan oleh pihak kerajaan dalam menyalurkan maklumat-maklumat awal tentang iklim, tentang perubahan cuaca, dan dalam konteks sekarang kita di musim peralihan ini kita menjangkakan untuk monsun timur laut mendatang dan beberapa tindakan-tindakan yang harus juga diambil kira dalam konteks cuaca yang ekstrim. Dikala kita memahami beberapa ataupun pattern bencana-bencana baru muncul, bahaya baru muncul, risiko sistemik yang disumbang sebahagian besarnya daripada impak perubahan iklim secara lokal. Ini yang kita khawatir, yang di mana bahaya baru muncul ini menyebabkan banyak jenis-jenis bencana yang berasaskan sedimen, berasaskan geologi ini hadir di kala kita tidak bersedia. Cik Ihsan, ini dua konteks yang harus difahami dalam kita meningkatkan tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana mendatang. Ya, sangat jelas Dr. Kamarul. Tapi untuk Prof. Ferdelin, apa
perkara yang mempengaruhi kejadian-kejadian bencana di Malaysia. Mungkin kalau sebagai rakyat marhain ataupun rakyat biasa merasakan bahawa disebabkan hujan lebat, disebabkan paras air laut yang tinggi, menyebabkan banjir dan sebagainya, berlaku kemarau dan juga pertambahan isi padu air hujan yang menyebabkan situasi banjir itu berlaku. Tetapi secara keadaan dan juga geografinya sekarang ini, apa faktor besar yang memungkinkan hal-hal bencana ini berlaku di Malaysia apabila kita bercakap berkaitan dengan hujan lebat dan juga banjir, Prof? Terima kasih Cik Eshan. Mungkin saya ulas sedikit tentang kedudukan geografi Malaysia yang berada di boleh dikatakan tengah lah dua lautan besar ya, lautan Pasifik dan juga lautan Hindi. Kedua-dua lautan ini mempengaruhi keragaman iklim yang selalu kita alami, yang membawa pelbagai bencana termasuk hujan lebat dan juga banjir dan juga kemarau ya. On top of selain daripada itu, of course kita ada kitaran musim monsun, monsun timur laut, monsun barat daya dan peralihan monsun, dan setiap ini mempunyai sifat-sifat keiklimannya tersendiri. Misalkan pada sekarang ni seperti yang telah diumumkan oleh pihak Met Malaysia, mungkin Cik Ambon akan tambah lagi kemudian. Musim peralihan monsun ini kalau dilihat dari segi klimatologinya, kalau di bahagian barat semenanjung Malaysia, inilah bulan-bulan yang hujan paling tinggi. Kalau kita banding dengan di pantai timur, hujan paling tinggi itu musim hujung tahun, musim monsun timur laut. Tetapi di sebelah pantai barat ini yang hujan paling tinggi ini adalah musim-musim peralihan monsun bulan September dan juga bulan Oktober. Jadi bulan-bulan inilah yang mungkin kita agak terdedah dengan banjir seperti apa yang berlaku, seperti yang dilaporkan oleh akhbar yang kini berlaku di bahagian utara semenanjung Malaysia. Jadi itu dari segi kitaran musimnya. Tapi apa yang berlaku di Lautan Hindi dan juga berlaku di Pantai Pasifik akan mempengaruhi kita. Dan mengikut kajian saya, walaupun El Nino sedang berlaku sekarang, tetapi kalau mengikut data juga curahan hujan yang bersifat ekstrim ini juga frekuensinya meningkat. Jadi itu satu hal. Kemudian kita pun berdepan dengan perubahan jangka panjang disebabkan oleh perubahan iklim, disebabkan oleh peningkatan gas-gas rumah hijau, disebabkan tangan-tangan manusia lah, kononnya begitu ya. Jadi fenomena perubahan iklim akibat daripada peningkatan gas-gas rumah hijau ini, on the long term, pada jangka masa panjang, dia sebenarnya meningkatkan bukan hanya suhu tetapi lembapan yang ada di atmosfera yang boleh meningkatkan intensiti dan juga kekerapan hujan lebat. Jadi ini fenomena bukan hanya di Malaysia, tetapi kalau mengikut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change, memang di seluruh dunia berlaku tren peningkatan hujan lebat begini. Nah, ini fenomena iklim yang kita boleh ramal, kita boleh bersedia, tetapi dalam masa yang sama kita juga harus faham bahawa bila menyebut pasal bencana, risiko bencana ini bukan hanya fenomena banjir dan sebagainya, tetapi sejauh mana kita terdedah, sejauh mana kita vulnerable, sejauh mana kita terdedah kepada bencana ini. Jadi pendedahan itu mungkin juga berubah mengikut masa. Dulu kita banyak hutan, tapi kita tebang hutan, kita buat macam-macam tidak mampan. Jadi ini mendedahkan kita, mendedahkan orang kampung, mendedahkan rakyat kepada pelbagai fenomena terutama banjir, dan
banjir yang sekarang ni agak berbeza dengan banjir dulu-dulu. Banjir Hmm. dulu air, banjir sekarang dengan lumpur Dengan yang penting sekali. ya dengan lumpur yang Jadi saya merujuk itu kepada peningkatan pendedahan kita kepada bencana. Sudahlah Ya. iklim berubah. Kita put ourselves lagi, letak kita punya kedudukan kepada pendedahan yang lebih meningkat. Jadi ini akan meningkatkan bencana dan of course rakyat Marain akan terjejas. Nanti apa yang Prof. Frederlin cakap tadi berkaitan dengan tangan-tangan manusia ini isu besar bila kita bercakap secara dalam negara ataupun secara global. Tetapi bila kita sebut Jabatan Meteorologi Malaysia, ini ada satu jabatan yang cukup penting. Kalau kita buka map Malaysia, sangat efektif, sangat keterangkuman informasi-informasi yang disampaikan. Tetapi Encik Ambon, ada atau tidak perbezaan mungkin dari masa ke masa, terutamanya apabila kita melihat dalam tempoh 5 tahun ke belakang dengan 2 tahun ke depan ini, antara perubahan-perubahan besar yang berlaku terutamanya dalam keadaan iklim dan juga cuaca di Malaysia, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan bencana. Encik Ambon. Okey, terima kasih Cik Ihsan. Okay, Jabatan Meteorologi Malaysia memang satu agensi yang penting lah seperti yang Cik Ihsan cakap tadi. Sebab kita adalah satu-satunya agensi yang membekalkan maklumat cuaca dan gempa. Kerana peranan kita adalah untuk mendapatkan ataupun membekalkan maklumat cuaca dan gempa untuk rakyat Malaysia. Jadi dia tujuan adalah memberi amaran awal. So dari segi peranan jabatan itu sendiri, kita dapati memang dia adalah satu jabatan yang berfungsi sedemikian rupa. Dan kita juga dari masa ke semasa sentiasa menaik taraf infrastruktur kita dan juga sentiasa meningkatkan kompetensi lah dari segi staf-staf kita yang ada. Di samping itu kita juga meningkatkan dari segi pemodalan cuaca. Sebab untuk cuaca ini kita memerlukan suatu pemodalan cuaca untuk kita meramalkan cuaca. Okay, jadi sebagai contohnya, Cik Ihsan, dulu masa saya mula masuk ke Jabatan Meteorologi Malaysia, dulu Jabatan Kajian Cuaca. So masa masuk tu kita hanya ada satu radar saja, itu di Subang. Pada tahun 1994 saya masuk. So jadi berbandingkan dengan sekarang ni, disebabkan oleh peranan kita pun semakin penting. Jadi kita sentiasa meningkatkan infrastruktur dari segi pemantauan. Iaitu radar kita sekarang ni sudah menjangkau kepada 19 buah radar. Itu radar cuaca yang kita tempatkan di seluruh Malaysia, di mana 12 daripadanya kita letakkan di Semenanjung, di tempat-tempat strategik, sama ada di kawasan pedalaman atau di kawasan pesisiran pantai. Dan 4 daripadanya kita letakkan di Sarawak dan 3 di Sabah. Termasuk yang akan dijangka siap pada hujung tahun ini di Tawau. So sekarang orang Tawau pun sudah ada satu rangkuman radar. So itu dari segi infrastruktur radar cuaca kita yang ada untuk kita memantau pergerakan awan-awan hujan yang ada di negara kita. Dari segi satelit pun kita sudah ada 3 stesen penerima satelit bumi, di mana kita pada masa sekarang ini kita boleh menerima satelit daripada China, Fengyun, daripada Jepun pun kita boleh menerima satelit daripada Himawari, dan juga daripada Korea kita boleh menerima satelit Geocomsat daripada Korea. Jadi gambar-gambar satelit ini amat penting untuk kita memantau keberlakuan sesuatu cuaca yang ekstrim itu tadi, yang boleh mengakibatkan bencana. So dari segi infrastruktur pemantauan yang lain, seperti kita juga ada stesen-stesen pencerapan permukaan. Kerana ini stesen ini akan mengesahkan berapa jumlah hujan yang turun. Sebab itu dalam laporan-laporan itu dia kebilangan jumlah turun hujan. So itu yang kita dapat bacaan daripada stesen pencerapan permukaan yang kita ada sekarang ni. Lebih kurang dalam lebih 300 buah di seluruh negara. Kita juga mempunyai 8 buah stesen udara atas. Kerana daripada permukaan, kita ada stesen pencerapan permukaan. Tetapi untuk udara atas, untuk kita masukkan dalam pemodelan cuaca kita, kita memerlukan pencerapan ke atmosfera. Jadi dengan itu kita juga ada 8 buah stesen pencerapan udara atas yang boleh memberikan data-data profil atmosfera. Yang mana kita lepaskan balon yang membawa sensor untuk kita dapatkan semua maklumat meteorologi sebagai input kepada kita pemodelan.
So sekarang ini kita pergi pada pemodelan cuaca. Dulu kita tidak ada model cuaca yang boleh kita gunakan untuk meramal cuaca buruk ataupun cuaca ekstrim. So sekarang ni Met Malaysia bermula pada tahun 2017 kita telah mengoperasikan apa yang kita namakan Numerical Weather Prediction Work Model Met Malaysia sendiri. Apabila kita berjaya memasang HPC kita sendiri, iaitu High Performing Computing kita. Kerana untuk kita menjalankan ramalan ini kita memerlukan komputer yang berkuasa tinggi. Sebab itu kita berjaya mendapatkan HPC pada tahun 2017 dan kita telah operasikan pemodelan cuaca kita. Dan daripada situ kita juga pelbagaikan input produk. Dan kita ada nowcasting yang kita namakan BRAIN. Kerana tadi numerical weather prediction tadi dia boleh meramalkan 7 hari ke depan. Jadi untuk tempoh 3 jam ke depan tu kita menggabungkan image radar dengan NWP tadi supaya kita boleh menjangkakan sekurang-kurang 3 jam ke hadapan menggunakan apa yang kita namakan BRAIN, Radar Integrated Nowcasting System kita namakan. So itu kita bangunkan sendiri di mana staf kita hantar untuk berkursus di Hong Kong dan balik dan beliau dapat membangunkan dengan acuan Malaysia sendiri dengan menggunakan model kita sendiri dan menggunakan radar kita sendiri. So dari segi infrastruktur dan kompetensi dan pemodelan ini saya dapati memang banyak telah meningkatlah. So kita harapkan juga peranan Jabatan Meteorologi Malaysia ni akan lebih dikenali untuk sama-sama memantau keadaan cuaca, terutamanya cuaca yang ekstrim, terutamanya monsun nanti. So itu memerlukan infrastruktur inilah untuk kita memantau kejadian cuaca yang ekstrim. Okay, San. Daripada apa yang Cik Ambon cakap tadi, adakah menjadi persoalan besar cukup kecanggihan itu untuk Malaysia? Adakah kita cukup kelengkapan itu untuk kita pastikan bahawa maklumat awal berkaitan dengan bencana dan juga perubahan semua ini berlaku dalam masa yang singkat dan sebagainya. Tapi nanti kita akan jawab. Ada satu perkara saya nak kongsikan dengan penonton waktu ini. Terutamanya ini adalah data berkaitan dengan fasa peralihan monsun, yang mana kalau kita lihat tempoh peralihan antara monsun barat daya dan juga monsun timur laut. Ini adalah dua peralihan yang berlaku yang melibatkan monsun barat daya dan juga monsun timur laut. Jadualnya ataupun tempohnya adalah September hingga November, di antara pertengahan September dan juga awal November, manakala monsun timur laut ataupun monsun barat daya ini berlaku pada penghujung Mac hingga pertengahan Mei. Ini bermaksud kita mempunyai 3/4 daripada bulan selama 12 bulan itu adalah peralihan monsun barat daya dan juga monsun timur laut. Baik, kalau kita melihat kepada fasa peralihan monsun, kalau anda dapat kawasan yang terkesan adalah di kawasan yang dicari berwarna hitam ini adalah kawasan-kawasan jelas di pantai barat dan juga pedalaman Semenanjung, juga terlibat adalah di barat Sabah dan juga kawasan barat dan juga tengah Sarawak. Ini antara kawasan-kawasan yang mungkin terjejas dan berisiko berlakunya bencana jika berlaku fasa peralihan monsun. Ini adalah sumber yang kami dapat daripada Met Malaysia. Dan seterusnya, corak cuaca yang akan berlaku antara 3 perkara dalam fasa peralihan monsun adalah corak cuacanya. Kita dapat saksikan langit cerah pada waktu pagi, tetapi ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang petang hingga awal malam, dan juga angin puting beliung dan juga hujan batu. Ini antara corak cuaca dalam fasa peralihan monsun, antara 3 perkara yang perlu kita ambil perhatian. Dan seterusnya, ini adalah kesan cuaca yang berlaku ketika fasa peralihan monsun itu. 6 yang disenaraikan oleh Met Malaysia, iaitu banjir kilat, apa yang berlaku sejak 2 tahun lepas yang mungkin menyebabkan kematian, kerugian yang besar dan juga beberapa kawasan perumahan yang ditenggelami sehingga ke paras bumbung dan sebagainya. Ada juga hal-hal yang berkaitan dengan kepala air yang melibatkan hilang nyawa di beberapa kawasan yang dapat kita saksikan. Contohnya di Kedah, kejadian pokok tumbang, ini kebanyakannya melibatkan banjir kilat. Di Kuala Lumpur, banyak isu dan juga hal-hal seperti ini terjadi. Kejadian tanah runtuh yang menyebabkan berlaku kesan cuaca disebabkan fasa peralihan monsun. Ini adalah risiko-risiko yang didepani dan juga yang dihadapi oleh Malaysia.
Seterusnya adalah panahan kilat. Ini juga terdapat dalam berita dan juga informasi berkaitan dengan mereka yang hilang nyawa dan juga maut disebabkan kilat dan juga kerosakan struktur yang tidak kukuh. Rumah dihanyutkan dan beberapa kawasan lain yang mungkin terjejas disebabkan peralihan monsun. Selepas itu, ini adalah juga daripada Met Malaysia, nasihat cuaca semasa ribut adalah perkara-perkara penting, 5 faktor dan juga 5 perkara penting yang perlu difahami oleh rakyat dan juga penduduk. Berlindung di dalam rumah atau bangunan, parkir kenderaan di kawasan yang selamat, cepat alihkan kenderaan, jauhi rod pengalih elektrik. Ini juga hal penting untuk tidak terkena renjatan elektrik. Jauhi struktur tinggi, pokok dan juga menara tinggi disebabkan mungkin akan berlaku runtuhan ataupun tumbangnya pokok berkenaan, dan juga jauhi tempat takungan air. Ini kejadian lemas banyak berlaku. Ini adalah fasa peralihan monsun dan juga antara intipati-intipati penting yang disenaraikan oleh Met Malaysia. Daripada apa yang saya senaraikan itu tadi, mungkin dalam hal-hal terutamanya yang berkaitan dengan kesan cuaca dan sebagainya. Soalan pendek saja kepada ketiga-tiga, mungkin saya mulakan dengan Dr. Kamarul. Bersediakah kita dengan hal-hal seperti ini? Kehilangan nyawa, infrastruktur yang teruk terjejas, banjir kilat, tanah runtuh dan juga kepala air yang mungkin menyebabkan rumah dihanyutkan, nyawa hilang dan sebagainya. Persoalan besar untuk kita jawab secara faktanya, bersediakah kita Malaysia ini? Ringkas, kita tiada pilihan dan saya mengambil soalan itu dengan berkata ya, kita harus bersedia. Kita ada pilihan dengan melihat jumlah bencana yang acap kali berlaku telah meningkatkan kadar kematian dan juga kadar kerugian ekonomi. Tiada pilihan dan pelbagai pihak harus mainkan peranan, dan ini harus juga disusuli dengan beberapa tindakan-tindakan yang lebih bersasar. Ihsan. Dr. Kamarul, apa tindakan bersasar yang perlu kita? Antara tindakan bersasar, kita memahami bahawa kadar dan jumlah hujan, kekerapan, intensiti, magnitude dan juga keamatan meningkat. Dan kita telah menjangkakan bahawa kebanyakan bencana-bencana yang berasaskan air, berasaskan perubahan iklim ini boleh hadir dalam pelbagai bentuk, pelbagai kawasan. Dan kawasannya tidak semestinya melibatkan kawasan yang sentiasa banjir, sentiasa mengalami bencana. Jadi kita harus cakna dengan pelbagai bentuk ramalan dan juga amaran yang disalurkan oleh pihak kerajaan, dan tindakan-tindakan ini juga harus bermula daripada rumah, bermula daripada individu yang mungkin ambil mudah untuk kita dalam konteks hari ini. Kebanyakan monsun timur laut akan berlaku ketika cuti sekolah. Jadi pemilihan kawasan-kawasan untuk kita melancong, untuk bersama dengan keluarga, untuk kita pulang ke kampung, harus diketahui tahap keselamatan kawasan tersebut. Bagaimana risiko-risiko sedia ada bentuk-bentuk amaran awal yang mungkin disalurkan oleh pihak Praban, pihak JPS sebagai contoh. Ini beberapa tindakan-tindakan yang harus bermula daripada individu dan kemudiannya boleh diangkat di peringkat komuniti setempat, bersiap siaga dengan beranggapan bahawa banjir akan hadir, akan tiba. Jadi kita harus melihat bagaimana kawasan-kawasan pusat pemindahan sementara itu diselenggara dengan baik, agar mereka yang berpindah dapat tinggal ataupun menetap di sana dengan keadaan yang baik sebagai contoh. Ini sebelum, semasa dan juga selepas melihat bahawa hampir 62% kawasan tanaman makanan negara adalah terdedah kepada risiko bencana. Jadi untuk mengurangkan kerugian ekonomi, jadi mungkin ada inisiatif daripada petani, penternak untuk memastikan ternakan dan juga tanaman-tanaman mereka ini juga kalis ataupun berdaya tahan dengan mengambil kira maklumat-maklumat risiko ataupun amaran awal yang diberikan oleh pihak kerajaan. Ini harus berlaku rentas sektor, rentas peringkat segenap lapisan masyarakat. Prof. Ridalin,
banyak hal dan juga perkara-perkara yang kita nyatakan. Apa jadi mungkin contohnya berkaitan dengan sistem tempatan banjir yang telah pun kita laksanakan dan bagaimana untuk kita melihat hasilnya. Itu satu, dan mungkin perkara-perkara lain. Tetapi dalam keadaan sekarang, apakah faktor-faktor besar yang boleh kita tangani dalam berdepan dengan isu bencana? Adakah kita ataupun negara ataupun kerajaan telah pun cukup bersedia untuk mendepani segala isu, segala hal terutamanya berkaitan dengan bencana disebabkan iklim perubahan cuaca ini, Doktor? Terima kasih Cik Ihsan. Kalau kita lihat di negara-negara luar, termasuk negara-negara maju, mereka juga mengalami fenomena cuaca banjir, kemarau teruk dan banyak kematian juga. Dan saya kira bila sebut pasal bencana iklim sebegini, kita tak boleh elakkan. Tetapi apa yang kita boleh lakukan adalah cuba mencari kaedah-kaedah tertentu yang mungkin boleh kita aplikasikan untuk mengurangkan impak kepada bencana-bencana begini. Jadi saya tertarik tadi dengan maklumat asas textbook punya knowledge berkaitan dengan monsun ini. Cuba kita tanya orang dekat jalanan, mereka tahu atau tidak. Jadi kalau mereka tahu, mungkin sedikit banyak itu memberi pengajaran dan juga first respond pada diri sendiri tentang apa yang akan berlaku mengikut musim, bencana yang mengikut musim ini. Kalau saya dan juga ahli-ahli keluarga saya misalkan, saya always selalu remind kalau nak pergi camping dan sebagainya, jangan pergi semasa intermonsoon. Kerana inilah berlakunya hujan tiba-tiba, kepala air dan sebagainya, sangat-sangat bahaya. Jadi dan kita harus, rakyat juga harus memandang secara serius mengenai ramalan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, pihak Malaysia, kerana satu, ramalan ini penting. Walaupun pada hakikatnya nama juga ramalan. Kalau semua 100% memang betul, itu bukan ramalan nama dia. Kan? Tapi ramalan penting kerana apabila kita terlalu leka, kita harus belajar dengan apa yang berlaku di luar negara. Baru-baru ini misalkan di Libya, di Derna, disebabkan oleh ramalan yang cuaca yang mungkin tidak diambil endah dan tidak ada tindakan dari pihak yang berwajib misalkan, jadi menyebabkan empangan pecah dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa amaran ramalan ini penting. Bagaimana sekalipun kita harus melihat apa risikonya yang akan datang disebabkan oleh dengan maklumat ramalan ini, dan ambil tindakan untuk mengurangkan impak bencana itu. Tapi dalam masa yang sama, seperti yang saya katakan tadi, bencana ini memang tak boleh akan datang, dan disebabkan perubahan iklim ini semakin kerap, mungkin semakin intensitinya makin meningkat. Tetapi dalam masa yang sama kita harus jangan meningkatkan pendedahan kita kepada bencana ini. Banjir misalkan seperti yang saya sebut sekali lagi, bahawa jika kita melakukan pembangunan tidak mampan, kita tebang hutan, kita buat macam-macam, kalau dulu tak banjir, sekarang jadi banjir, lumpur dan sebagainya, itu disebabkan oleh kita sendiri. Kita sendiri yang mungkin tidak memikirkan bahawa fenomena ataupun kelakuan kita terhadap penebangan hutan dan sebagainya ini akan membawa bencana banjir dan meningkatkan pendedahan kita kepada banjir. Jadi pada saya education ataupun meningkatkan kefahaman mengenai iklim ini, perubahan iklim kepada masyarakat itu penting. Dalam masa yang sama kita harus beri kepahaman bahawa mereka harus memberi perhatian kepada ramalan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, pihak Malaysia, dan juga pihak-pihak berkuasa juga harus faham bahawa kita tak boleh mengacau ekosistem ni sesuka hati kita.
kerana dia mempunyai peranan tertentu dalam memastikan bahawa bencana itu boleh kita kekang impaknya. Kalau tidak, meningkatlah impak dan juga kerugian dan mungkin kematian dan sebagainya. Ini kita nak mengurangkan impak seperti yang Prof nyatakan tadi, bencana memang akan berlaku dan tidak boleh dielakkan walau di mana saja kita berada, malah dunia juga berdepan dengan masalah dan juga situasi yang sama. Tetapi apa yang Prof nyatakan tadi adalah berkaitan dengan amaran dan ramalan. Ia sangat dekat dengan Jabatan Meteorologi. Walaupun hari-hari kita dengar sekian-sekian panas dan akan berlaku ribut peti di 1-2 kawasan, dan itu antara perkara yang biasa dan kita memahami keadaan itu. Tetapi untuk Met Malaysia, Cik Ambun, adakah rakyat benar-benar faham berkaitan dengan amaran dan juga ramalan ini? Sekadar kita mendengar ramalan tetapi kita tidak berbuat apa-apa, ia akan mendatangkan impak yang besar seperti yang Prof nyatakan tadi. Tetapi untuk memahamkan orang, untuk memahamkan mereka yang menonton ataupun layari Met Malaysia itu, sejauh mana dan sebesar mana untuk rakyat Malaysia benar-benar faham mungkin ada sesuatu yang berlaku yang boleh meragut dan juga menggugat nyawa? Cik Ambun. Okey, terima kasih atas soalan yang cukup bagus ni Ehsan. Iaitu macam mana persepsi ataupun kepahaman masyarakat di luar terhadap produk ataupun ramalan dan amaran yang kami keluarkan. So jadi satu perkara yang saya ingat ialah dia perlu mengambil masa. Saya sudah 30 tahun bertugas di Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada awalnya ramai masyarakat kita yang tidak faham pun monsun itu sendiri. Tetapi sekarang ini sudah ramai yang faham. Malah ramai yang bertanya, bila monsun itu akan bermula? Monsun timur laut. Bila monsun barat daya akan bermula? Malah ramai masyarakat yang sudah mula mengambil tahu monsun itu sendiri. Sejak daripada kita ditubuhkan daripada awal-awal dia memberikan maklumat ini dan melalui apa yang kita panggilkan sebagai kempen-kempen kesedaran kita sentiasa memberikan penjelasan, memberikan penerangan kepada masyarakat di sana apa yang kita namakan monsun itu, apa bencana yang boleh dibawa oleh monsun timur laut sebagai contoh, banjir kan, dan juga angin kencang di Laut Cina Selatan, dan apa bencana apabila kita berada di dalam monsun barat daya. Sudah pasti yang kita selalu war-warkanlah cuaca akan lebih kering, cuaca akan lebih hari hujan itu akan berkurangan. Jadi sudah pasti yang bencana jerebu akan melanda. Jadi sebab itulah daripada kesedaran-kesedaran ataupun kempen-kempen kesedaran yang kami buat ini sudah pasti dia akan sedikit sebanyak menjedarkan masyarakat di luar sana. Walaupun dia mengambil masa, Ehsan, tapi kita akan teruskan usaha kita dalam mendidik masyarakat memahami cuaca itu terlebih dahulu. Lepas tu kita pergi pada bencana yang dibawa oleh cuaca. Sebab itu dalam infografik yang seperti Ehsan tunjukkan tadi, kita cuba memudahkan orang faham untuk masyarakat itu faham apa cuaca yang apa bencana yang disebabkan oleh cuaca sedemikian. Monsun timur laut, monsun barat daya, peralihan monsun. Dia dalam setiap monsun ini dia memberikan keadaan cuaca yang berlainan. Disebabkan pengaruh tiupan angin, pengaruh dari segi hujan, kepanasan, di mana kita ada gelombang haba yang kita rasa. Tapi kita akan sentiasa memberikan penjelasan lah. Banyak program yang kita buat selain daripada kempen di media sosial. Kita juga dulu sebelum COVID kita sentiasa turun. Memang kita ada program khas kempen kesedaran awam, bukan saja cuaca, kita juga membuat kempen untuk gempa bumi dan tsunami. Kerana itu juga salah satu daripada peranan Jabatan Meteorologi Malaysia, dan kita sentiasa akan memberikan kempen-kempen ini kepada masyarakat. Jadi jawapan yang pendek yang Cik Ehsan tanya tadi ialah kita mengambil masa. Sebab masyarakat ini perlu dididik berulang kali untuk mereka memahami apa maksud cuaca itu, apa maksud bencana yang disebabkan oleh cuaca itu. So jadi itu jawapan Ehsan. Kita akan terus berusaha untuk mendidik dan kita mengambil masa untuk menyedarkan masyarakat ini dalam kita sama-sama memahami impak daripada cuaca itu. Okey.
Ya, Saya rasa jelas apa yang Encik Amun cakap tadi. Betul, mungkin dulu kita banyak menyebut bahawa musim tengkujuh dah nak berlaku. Tetapi sejak dua minjak ini mungkin kita cakap ada peralihan monsun yang berlaku. So musim tengkujuh masih lagi kita dengar, tetapi peralihan monsun barat daya, monsun timur laut dan sebagainya, ia uh, ringan untuk kita dengar rakyat menyebut dan juga memahami apa yang akan berlaku ketika peralihan monsun. Baik, Dr. Kamarul, daripada kita melihat kepada apa yang Met Malaysia katakan tadi, kita bercakap berkaitan dengan amalan dan ramalan. Dan tadi Cik Kamarul, Dr. Kamarul ada katakan hal berkaitan dengan rentas agensi ataupun jabatan ini perlu berlaku dan juga berlangsung sebelum sesuatu bencana. Hal ini kita menyebutnya sebagai kesiapsiagaan sesuatu hal dan juga bencana yang berlaku. Kita mungkin mengambil contoh mudah seperti banjir besar yang mungkin berlaku di beberapa kawasan, contohnya di pantai timur, di utara Semenanjung dan juga di pantai barat Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana hal kesiapsiagaan ini untuk rentas jabatan dan juga agensi antara Met Malaysia, NADMA, Jabatan Bomba, anggota polis dan juga anggota penyelamat yang lain untuk memastikan bahawa kesiapsiagaan ini bukan sahaja datang daripada mereka yang mungkin berisiko dengan banjir, tetapi agensi dan juga jabatan-jabatan ini yang pastinya sudah ada guideline dan juga tata cara kerja ataupun tata kelola yang baik untuk memastikan bahawa ada saja bencana, tak tunggu lama, terus berada dan juga menyampaikan bantuan dan sebagainya. Apa yang Dr. Kamarul lihat dalam keadaan sekarang? Adakah kita sangat efisien dalam hal seperti ini? Baik, terima kasih Cik Ihsan atas soalan yang amat baik untuk dikupas. Mungkin dalam tempoh masa yang singkat ini saya cuba pemudahkan dengan beberapa aspek penting untuk diambil kira. Pertama, tadbir urus ataupun tata kelola risiko bencana ini amat penting. Dia adalah pilar utama dalam pengurusan risiko bencana yang efektif dan efisien. Dan dalam konteks negara kita ada arahan MKN 20 yang ada pengamatan saya amat baik peranan yang diambil alih oleh pihak Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam memperkasakan jawatan-kuasa pengurusan bencana peringkat pusat, peringkat negeri dan peringkat daerah. Dan menerusi pengamatan saya melihat bahawa agensi-agensi bersedia untuk menghadapi sebarang bentuk ancaman. Di sini kita juga melihat peranan-peranan NGO juga amat baik. Kita melihat inisiatif oleh pihak Mercy Malaysia sebagai contoh telah menggerakkan beberapa inisiatif-inisiatif lebih awal pada bulan 9, bulan 10 sebelum tengkujuh, agar kesiapsiagaan ini bukan hanya berlaku di kala berlaku bencana, ia harus berlaku sebelum tiba. Dan juga peranan pihak-pihak swasta, pihak-pihak yayasan yang menyumbang, menyalurkan bantuan, menyalurkan keuangan untuk kesiapsiagaan, pergi ke kawasan-kawasan komuniti yang rentan ini dan dibekalkan peralatan-peralatan yang diperlukan dikala berlaku bencana berskala besar. Ini satu konsep yang saya percaya amat baik untuk diluaskan, bukan hanya di bawah bahu tanggungjawab agensi kerajaan, pihak NADMA semata-mata, pihak Angkatan Pertahanan Awam selaku Sekretariat kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah. Ia harus berlaku rentas sektor, sektor swasta, sektor NGO, sektor ahli-ahli akademik. Mereka mempunyai peranan tersendiri sebelum, semasa dan selepas. Itu satu konteks. Konteks yang kedua, kita harus memahami bahawa ancaman ini tiba di kala kita alpa. Dalam banyak rekod bencana, dia akan berlaku di awal pagi, di waktu tidur, di waktu malam. Inilah nature ataupun sifat bencana. Ia akan datang hadir di kala kita tidak bersedia. Inilah peranan komuniti-komuniti setempat. Mereka ini ataupun yang kita rujuk sebagai local champion ini, jago setempat ini harus memainkan peranan. Bukan hanya letak
tanggungjawab bahu ketua kampung, tok penghulu, tetapi setiap genap lapisan masyarakat itu harus mengetahui di mana platform untuk menyampaikan maklumat ataupun tanda-tanda awal berlaku bencana kepada pihak berkuasa tempatan. Ini yang saya maksudkan, strategi pengurusan bencana rentas sektor, dan ia harus diambil kira kerana tindakan itu harus berdasarkan kepada pengetahuan, kepada data, kepada bukti lapangan. Ini sesuatu yang perlu diangkat dan dipeluaskan seluruh negara. Saya tertarik apabila Doktor bercakapkan berkaitan dengan strategi pengurusan bencana, sektor rentas sektor dan sebagainya, bagaimana gabungan itu perlu memastikan bahawa perkara-perkara ini berlaku. Jadi, bila saya ambil balik apa yang Prof. Dr. Frederlin nyatakan tadi berkaitan dengan tangan-tangan manusia ini, mungkin kalau berlaku pembangunan tidak mampan dan sebagainya, akan menyebabkan strategi ini sentiasa bertukar setiap tahun untuk pastikan bahawa kesiapsiagaan bencana itu kita alert dalam pelbagai cara. Kita menyebut berkaitan dengan tebang hutan, pembangunan tak mampan. Kita menyebut berkaitan dengan pembangunan dan juga keuntungan. Kita sebut berkaitan dengan duit dan juga pelaburan. Ini hal-hal yang berlaku menyebabkan isu-isu bencana, banjir besar, banjir kilat berlaku dalam negara dan sebagainya. Ini melibatkan tangan-tangan manusia dan juga hak kita sendiri yang kita cabuli. Tapi hal ini bila kita cakap berkaitan dengan projek besar, pembangunan tidak mampan, kita perlu salahkan siapa? Adakah orang perseorangan individu ataupun strategi itu tidak betul? Profesor Dr. Frederlin, siapa kita nak salahkan? Siapa kita salahkan? Pastinya bukan rakyat Marain. Yang menerima impak itu rakyat Marain sebenarnya. Tetapi siapa yang harus kita persalahkan? Saya kira dari segi tabir urusnya, pihak kerajaan lah yang perlu memantau, pihak berkuasa lah pihak memantau untuk memastikan bahawa apa juga pembangunan yang kita cuba adakan atas nama untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sebagainya. Ia harus mengambil kira pada aspek apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris ini climate resilient aspek lah. Maksudnya di situ bahawa kalau kita membuat pembangunan itu tidak akan meningkatkan pendedahan kita kepada risiko bencana iklim. Jadi kalau misalkan atas nama pembangunan kita tebang hutan, atas nama nak meningkatkan pelaburan kita tebang hutan, tanpa mengambil kira bahawa aktiviti sedemikian pastinya akan menyumbang kepada pendedahan ataupun meningkatkan pendedahan kita kepada risiko bencana banjir, bukan banjir biasa tetapi banjir lumpur dan sebagainya. Jadi ini perkara begini harus kita ambil perhatian lah, di mana pembangunan itu mesti bersifat mampan dan mengambil kira aspek bahawa saban hari disebabkan perubahan iklim yang kita tak boleh kontrol. Sebut pasal bencana ni kita tak boleh kontrol sebab dia bersifat dunia. Tak boleh kontrol. Jadi apa yang kita boleh kontrol adalah untuk meminimalkan impak itu dari segi kalau hujan lebat misalkan, mungkin kita perlu lihat dari segi kita punya tambatan banjir, dari segi kita punya pengurusan apa yang disebut oleh Dr. Komarul tadi. Dan juga kita jangan sekali cuba untuk meningkatkan pendedahan kita kepada bencana banjir dengan melakukan penambangan hutan dan sebagainya itu. Jadi despite bunyinya macam amat malang pada kita lah sebabkan perubahan iklim ni, tapi ada ruang-ruang yang saya rasa kita boleh bergerak untuk memastikan bahawa kita boleh meminimalkan impak fenomena iklim yang mungkin dijangkakan kalau mengikut sainsnya lah
semakin lama semakin teruk disebabkan oleh perubahan iklim ini. Itu antara isu besar juga yang dibincangkan, terutamanya dalam UNGA 2023 yang berlaku di New York. Kebanyakannya negara-negara bercakap berkaitan dengan perubahan iklim ataupun climate change, dan juga kita mengambil partisipasi yang besar melalui Perdana Menteri untuk menyampaikan antara poin-poin besar berkaitan dengan bagaimana negara perlu memainkan peranan untuk memastikan perubahan iklim ini dapat diatasi dalam kalangan masyarakat dunia khususnya. Tetapi untuk Malaysia, kalau kita mengambil isu-isu lokal seperti di Kuala Lumpur, hal-hal berkaitan dengan banjir kilat sering saja berlaku, isu pokok tumbang dan sebagainya. Tapi parameter Malaysia itu sejauh mana? Adakah sekadar untuk memaklumkan bahawa ramalan hujan lebat berlaku di kawasan-kawasan tertentu, ataupun berlaku ribut dan juga ramalan-ramalan yang mungkin kita nak tengok 2 ataupun 3 bulan akan datang? Apa parameter Malaysia untuk memastikan bahawa hal berkaitan dengan bencana ataupun isu cuaca ini terutamanya dapat kita kurangkan impak seperti yang doktor dan juga Prof katakan tadi? Okey, terima kasih Ihsan. Jadi dalam menangani bencana yang disebabkan dari cuaca ni, dia memerlukan kolaborasi semua pihak lah. Di pihak kami di Malaysia, kami adalah pembekal maklumat awal, dan di pihak agensi pengurusan bencana yang bertindak tu responder team itu dia akan bertindak mengikut maklumat yang kita bekalkan lah. Jadi dalam menangani masalah bencana cuaca ini, yang penting adalah kolaborasi dan juga kerjasama semua pihak tu harus ada. Jadi pihak-pihak yang menggunakan maklumat juga dia harus memahami apa maklumat yang disampaikan oleh agensi kerajaan seperti Jabatan Meteorologi Malaysia. Kerana kami adalah sebahagian daripada jawatan kuasa bencana juga, sama ada di peringkat daerah, negeri ataupun pusat. Jadi peranan kami memang membekalkan maklumat, terutamanya maklumat yang berkaitan dengan cuaca buruk. Ini adalah memang fungsi kami lah di Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi di soalan yang diberikan oleh Ihsan tadi dari segi keupayaan kita untuk membuka maklumat itu agar sampai kepada masyarakat pengguna. Jadi kita akan sentiasa berusaha. Sebab itu saya daripada awal tadi berkata kita akan menambah juga infrastruktur yang perlu, seperti yang meningkatkan dari segi resolusi pemodelan cuaca kami, menambahkan bilangan radar, kerana radar ini adalah penting untuk kita mencerap kelompok-kelompok awan yang besar. Kerana awan-awan ini dialah yang akan memberikan bencana, sama ada dia hujan lebat berterusan dalam tempoh singkat, sudah pasti dia akan memberikan banjir kilat. Tapi kalau kelompok awan ini sentiasa datang seperti yang kita cerap dalam musim monsun timur laut, so dia juga akan memberikan banjir monsun. Di samping itu juga awan ini kalau dia sudah cukup besar, dia sudah dikategorikan sebagai awan cumulus menara ataupun cumulonimbus sendiri, sudah pasti angin yang keluar daripada dasar awan ini adalah satu angin yang sangat kencang. Dalam bahasa Melayunya kita namakan angin langkisau. Angin langkisau inilah yang kita selalu menghadapi masalah. Bila dia bertiup dalam proses perolakan awan dalam awan itu sendiri, dan sudah masa dia terlepas ke dasar awan, dia akan memberikan angin langkisau yang kuat. So angin ini yang mampu menerbangkan bumbung, boleh mencabut menumbangkan pokok, boleh tiang-tiang elektrik. Sebab ini kami perlu pantau dan kami perlu berikan maklumat ini kepada agensi pengurusan bencana. Dan kami akan tentukan kawasan yang terkesan dan juga impak dia. Tetapi yang kita sedia maklum, atmosfera ini ataupun awan ini sendiri pun agak sukar. Walaupun kita ada pelbagai infrastruktur, radar, satelit dan pencarapan permukaan, tapi kesukaran itu masih berlaku. Jadi itu tidak ada keupayaan. Walaupun di mana-mana pejabat meteorologi di dunia pun dia masih agak sukar untuk mengesan yang single cell thunderstorm ataupun awan yang besar yang sebesar di negara kita ini. Jadi sistem ini lain daripada sistem ribut tropika ataupun taufan. Kerana ribut tropika ataupun taufan ini dia lebih stabil. Dia lebih boleh dicerap dengan satelit. Dia boleh diramal pergerakan. So sekurang-kurangnya kawasan yang akan dilanda nanti kita tahu. Jadi berbanding dengan negara kita ni lebih banyak dipengaruhi oleh cuaca ribut petir. Ribut
Ini dia seumpama you simpan satu biji jagung ke dalam kuali, kamu pun tak tahu mana satu yang akan meletup dulu kan. So itulah kesukaran yang kami alami apabila meramalkan cuaca di kawasan tropik ini. Ya. Pakarlah kawasan tropik ini macam mana keadaan cuaca. Walaupun kita mempunyai kecanggihan dari segi radar, satelit, pencerapan permukaan, masih juga tidak mampu. Malah kita akan cuba juga membuat kajian kenapa ini berlaku. Dan ditambah dengan faktor yang kita namakan heat island sekarang kan. Ya. Tahu itu kawasan bandar yang sudah kan membuatkan model-model ramalan untuk meramalkan ribu peti ini sudah tidak boleh terpakai dalam heat island, dalam case heat island ini. Dia adalah satu case yang lain pula. So inilah cabaran-cabaran. Tetapi dengan sedaya upaya kami akan cubalah dengan apa yang ada sekarang ini, kami akan cuba untuk memberikan maklumat yang tepat untuk agensi pengurusan bencana dan juga untuk orang awam agar kita sama-sama dihindarkan daripada bahaya ini. Dan sambil-sambil itu kena faham juga apa maklumat yang kami sampaikan. Dan banyak juga platform yang kami berikan maklumat ini, terutamanya di aplikasi mobile kami, My Cuaca ada, dan juga di laman web kami juga ada dikeluarkan di televisyen untuk melihat memberikan gambaran keadaan cuaca di seluruh negara. So itulah Cik Ihsan, kita akan cuba memberikan maklumat yang sebaik mungkin untuk kegunaan penduduk dan juga di agensi pengurusan bencana agar kita sama-sama mengurangkan impak bencana cuaca ini. Okay, Saya suka metafora Malaysia. Cuaca dan juga bencana ini seperti popcorn. Jagung kita masukkan, kita tak tahu yang mana meletup dulu. Ini mungkin ada hal-hal yang berkaitan, terutamanya tadi seperti yang Cik Amun sebut berkaitan dengan teknologi dan sebagainya. Tetapi untuk kita bercakap, adakah teknologi kita secanggih negara-negara maju dan sebagainya, tapi kita simpan dulu. Saya tak punya banyak masa untuk ketiga-tiga panel. Saya ada kurang lebih daripada 3 minit, mungkin seminit seorang untuk kita rangkumkan hal-hal seperti ini. Tapi Malaysia, kalau dulu kita nak tengok awan tu, kita tahulah awan stratus, awan cumulonimbus dan sebagainya. Itu perkara yang kita belajar. Sedangkan Malaysia yang ada teknologi pun susah lagi untuk meramalkan apa yang akan berlaku dalam keadaan kita melihat radar dan sebagainya. Tetapi saya mulakan dengan Prof. Dr. Fredolin lah. Kurang daripada 1 minit. Apa yang dapat kita rangkumkan, terutamanya kesiapsiagaan kita, pemahaman kita berkaitan dengan hujan, ribut dan panas di Malaysia ini. Silakan, Prof. Sesuatu yang kita tak boleh elakkan, kita berdepan dengan pelbagai bencana iklim. Tapi ada ruang-ruang yang mungkin kita boleh perbaiki untuk kita bersiap siaga. Jadi untuk musim monsun peralihan ini, kalau boleh kita cuba elakkanlah untuk mendedahkan kita kepada bencana banjir kilat dan sebagainya di kawasan-kawasan perkilahan yang mungkin boleh berlaku banjir kepala air ini. Jadi dengar dan beri perhatian kepada ramalan kaji cuaca daripada Met Malaysia, dan kalau kita berhati-hati, insyaAllah kita akan selamat. Kita berhati-hati, insyaAllah kita akan selamat. Cik Amun? Okey, terima kasih untuk 1 minit yang terakhir ni. Apa yang saya nak maklumkan kepada orang ramai lah. Cubalah dapatkan maklumat yang kami sentiasa kemas kini, sebab cuaca ni sentiasa berubah dan maklumat kami akan sentiasa terkini. So mohon dapatkan maklumat yang terkini lah melalui pelbagai medium ataupun medium penyebaran kami. Kami ada di laman web, aplikasi mobile kami pun ada, My Cuaca, dan juga di YouTube TV Med pun ada. Dan kami selain daripada itu daripada Instagram dan juga social media, malah penyebaran maklumat kami ni sentiasa mendapat yang hit yang tertinggi lah, Ihsan, sebab memang saya perhatikan ramai pengguna-pengguna ni akan berminat dengan cuaca. Apatah lagi apabila berlaku bencana-bencana seperti gempa bumi, seperti banjir monsun, memang social media kami akan mendapat tontonan yang paling banyak lah, saya perhatikan. So itu saja, dapatkan maklumat yang sah dan sahih daripada Jabatan Malaysia menerusi pelbagai medium yang kami sediakan. Okey, Ihsan. Ya, dan akhir sekali Dr. Kamarul. Baik, terima kasih. Dan kalau kita lihat hampir 10% kawasan
Malaysia ini adalah terdedah kepada bencana berasaskan air, banjir sebagai contoh. 21% penduduk di Malaysia, hampir 6 juta terdedah kepada bencana banjir, dan setiap tahun kita kehilangan purata kerosakan disebabkan oleh banjir ini cecah sehingga 36 bilion ringgit Malaysia. Ini adalah data dan fakta yang telah dibuat 10 tahun lepas, dan inilah satu yang harus ambil, bahawa bencana yang kita bakal hadapi di masa hadapan lebih besar skalanya. Impaknya lebih dirasai segenap masyarakat. Jadi kita harus mengambil aspek kesiapsiagaan ini suatu perkara yang serius. Di setiap keluarga harus dibekalkan ilmu yang mencukupi, aset dan juga kemahiran untuk menghadapi ancaman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga cakna dengan informasi-informasi, amaran, maklumat awal yang disalurkan oleh pihak agensi kerajaan. Dan yang ketiga, terakhir daripada saya, setiap individu masyarakat mempunyai hak dan juga tanggungjawab untuk sama-sama membantu dikala kita menghadapi bencana. Jadi agenda pengurangan risiko bencana ini adalah tanggungjawab bersama. Terima kasih. Saya rasa perbincangan yang cukup baik untuk kita faham dan juga kita telusuri banyak perkara-perkara lain untuk kita lebih jelas, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan tak kira hujan, ribut atau panas, adakah kita bersedia sebagai rakyat Malaysia ataupun sesiapa sahaja yang mungkin berdepan dengan situasi sukar akibat bencana. Terima kasih Dr. Kamarul Azhari Razak, terima kasih Profesor Dr. Frederlyn T. Tangang, dan terima kasih Cik Amun Dindang. Apapun, kita kena faham yang mendung itu tidaklah bererti hujan, dan juga kita kena fahami juga bahawa malang itu adalah perkara yang tidak berbau, dan kita perlu berhati-hati dan dapatkan segala info dan kita kurangkan impak. Ini adalah tugas kita, tugas rakyat Malaysia dan tugas sesiapa sahaja masyarakat dunia. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ini Dialog 3 Penjuru. Saya Ihsan Nahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.